Oke, topik seterusnya adalah kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Oke, kuantiti skalar dan kuantiti vektor. So, kamu kena tahu membezakan dua jenis kuantiti ini. Oke, so kena tahu dia punya takrifan lah. So, takrifan untuk kuantiti skalar adalah tengok di sini ya. Cikgu terus pergi gambar raja ni supaya kamu lebih faham. So, gambar raja yang ini adalah satu gambar raja yang menggambarkan kuantiti skalar. Oke, so cikgu ini memberi arahan lari sejauh 50 meter. Oke, jadi dia ada apa di sini? 50 ni apa? Kita sudah belajar sebelum ini. 50 itu adalah magnitude. Baru belajar kemarin. So, 50 itu adalah magnitude. Oke. Tengok pula gambar raja sebelah. Lari sejauh 50 meter. Ke arah pokok itu. Ada beza dia dengan gambar raja di sebelah. Apa beza dia? Dia ada bagi tahu mau lari pergi mana. Ke arah pokok itu. Yang ini dia hanya sebut lari sejauh 50 meter. So, maksudnya, kamu tengoklah pelajar ni. Dia suka hati saya mau lari pergi mana. Yang penting 50 meter. Okey. Yang gambar raja sebelah pula. Lari sejauh 50 meter. Dia ada magnitude juga. 50 meter. Tapi dia ada bagi tahu pergi mana mau lari. Semua menuju ke arah pokok. So, itu beza kuantiti skalar dan vektor. So, ini adalah kuantiti skalar. Ini adalah kuantiti vektor. So, apa beza dia di sini? Vektor dia ada arah. Okey. Arah. Kuantiti skalar pula hanya ada magnitude. Okey, vektor dia ada magnitude dan arah. Okey. So, itu beza dia lah. Jadi, dari segi takrifan, kena hafal lah. Okey, ini kena hafal macam biasalah. Cikgu sudah beritahu, fizik ni tidak dapat lari dari menghafal. Kuantiti skalar ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. Okey. Macam yang contoh tadi lah ni. Lari sejauh 50 meter. So, 50 meter tu adalah magnitude. Dia tiada arah. So, dia boleh lari pergi mana saja. Okey, manakala kuantiti vektor ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan arah. Okey, contoh dia yang ini tadi. Dia ada magnitude. Magnitude dia adalah 50 meter. Arah dia pergi mana? Ke arah pokok. So, ini vektor. Ini vektor. Ini skalar. Okey. So, ini sila hafal lah takrifan kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Okey, jadi jadual di sini ini menunjukkan, ini dia sudah tolong kamu kelaskan dia kepada kuantiti skalar dan kuantiti vektor lah. Contoh-contoh dia. Kuantiti skalar, contoh dia jarak. Okey, jarak 5 km, 10 km. Itu adalah contoh jarak. Jarak tiada arah. Okey. Luas 20 cm persegi. Mana ada arah kan luas. Luas gelanggang ini adalah 100 cm persegi. Mana ada arah luas. Panjang pun sama. Panjang tidak ada arah sebab itu dia skalar. Kerja pun tiada arah. Ini mungkin kamu keliru ataupun kenapa tiada arah? Sebab kita belum belajar kerja. Nanti kita akan belajar dalam bab 2. Okey, so buat masa ni kamu ingat sajalah bahawa kerja itu adalah kuantiti skalar. Suhu darjah Celsius. Suhu pun mana ada arah kan? Suhu ke atas, suhu ke bawah, mana ada. Jadi dia dikategorikan sebagai kuantiti skalar. Masa pun tiada arah.
20 saat ke kanan. Mana mungkin kan? Masa dia tiada arah, so dia kuantiti skalar. Isi padu pun sama. Okey, laju pun kuantiti skalar. Tenaga, okey, ini kamu belum belajar lah. Laju dan tenaga. Ketumpatan pun kuantiti skalar. Okey, tengok pula kuantiti vektor. Okey, kuantiti vektor yang pertama adalah sesaran. Okey. Sesaran. Sesaran tu sama maksud, lebih kurang sama maksud dengan jarak. Unit dia pun sama, kilometer, sentimeter, meter. Okey, itu maksud, itu sesaran. Tetapi kenapa sesaran dikategorikan sebagai kuantiti vektor? Sebab sesaran dia mempunyai arah. Manakala jarak tadi dia tiada arah. Okey. Sama macam contoh tadilah. Lari sejauh 50 meter. So 50 meter tu adalah jarak. Okey. Maka itu adalah kuantiti skalar. Bila kuantiti vektor dia mesti ada sebut arah. Okey. Lari sejauh 50 meter ke arah pokok itu. So apa yang dia sebut itu adalah sesaran. Kenapa? Sebab ada arah. Okey. Okey, hal laju sama dengan laju. Beza dia laju tiada arah, hal laju dia ada arah. Okey. Daya pun ada arah, kamu tolak. Contoh kamu tolak kereta, mesti kamu tolak ke mana? Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. So ada arah. Pecutan pun sama. Contoh kereta memecut. Okey, mesti ada arah kan? Kereta tu memecut ke depan kah, memecut ke belakang. Okey, momentum pun kamu belum belajar lah. Momentum pun ada arah. So dia dikategorikan sebagai kuantiti vektor. Okey, ini bab ni senang saja. Ini, so itu saja untuk hari ini. Sikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Cuma latihannya kena banyak sikit lah. Kamu buat latihan ini di muka surat 9. Okey. Kamu buat soalan 2 dan 3 sahaja. Soalan 2, soalan 3. Okey. Kamu tulis jawapan saja pun tidak ada masalah. Tulis jawapan. Kalau rajin salin soalan pun boleh juga. Okey. So macam biasalah. Bila siap, gambar, hantar dan jangan lupa tulis nama teruslah di atas jawapan kamu tu supaya cikgu tahu siapa punya jawapan. Okey. So itu saja. Sekian, terima kasih.